Selamat datang saudara-saudari. Mari kita dengar berita baik dalam Matius babak 22 dan 23. Perumpamaan tentang majlis perkahwinan. Yesus berkata-kata lagi kepada orang ramai dengan menggunakan perumpamaan. Dia berkata, apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang raja mengadakan majlis perkahwinan untuk puteranya. Raja menyuruh hamba-hambanya memberitahu para jemputan supaya datang ke majlis jamuan itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Kemudian raja itu menyuruh hamba-hambanya yang lain. Raja bertitah, beritahu para jemputan itu bahawa jamuan sudah disiapkan. Lembu jantan dan anak-anak lembu yang terbaik sudah disembelih. Dan semuanya sudah tersedia. Datanglah ke majlis perkahwinan. Tetapi para jemputan itu tidak peduli. Mereka pergi melakukan pekerjaan masing-masing. Yang seorang pergi ke ladang. Yang seorang lagi pergi ke kedai. Sedang yang lain menangkap hamba-hamba itu, lalu memukul dan membunuh mereka. Raja itu sangat murka dan menyuruh askar-askarnya membunuh semua pembunuh itu serta membakar kota mereka. Lalu raja memanggil hamba-hambanya dan bertitah, majlis perkahwinan sudah siap, tetapi semua orang yang dijemput itu tidak layak menerima jemputan itu. Sekarang pergilah ke jalan raya dan jemputlah seberapa banyak mungkin orang yang kamu temui ke majlis perkahwinan ini. Demikianlah hamba-hamba raja itu pergi ke jalan raya dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai mereka, orang yang baik maupun orang yang jahat. Lalu penuhlah balai majlis jamuan itu dengan tetamu. Raja itu masuk untuk melihat para tetamunya dan raja nampak seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Raja bertitah kepadanya, kawan, engkau tidak memakai pakaian pesta? Engkau tidak patut berada di sini. Orang itu tidak berkata sepatah pun. Lalu raja itu bertitah kepada hamba-hambanya, ikat kaki dan tangan orang ini dan buang dia keluar ke tempat yang gelap. Di sana orang akan menangis dan menderita. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu sambil berkata, banyak yang dijemput, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Pertanyaan tentang pembayaran cukai. Ayat 15. Beberapa orang Farisi pergi dan berkomplot untuk memerangkap Yesus dengan pertanyaan. Mereka mengutus pengikut-pengikut mereka dan beberapa orang anggota golongan Herodias kepada Yesus. Mereka yang diutus berkata, Guru, kami tahu bahawa Guru jujur. Dengan terus terang, Guru mengajarkan kehendak Allah bagi manusia. Guru tidak menghiraukan pendapat orang lain kerana Guru tidak memandang kedudukan orang. Oleh itu, beritahu kami pendapat Guru menurut Taurat, bolehkah kita bayar cukai kepada Kaisar Roma? Haruskah kita bayar cukai atau tidak? Yesus mengetahui maksud mereka yang jahat itu, lalu berkata, kamu munafik. Mengapa kamu cuba memerangkap aku? Tunjukkan mata wang yang kamu gunakan untuk membayar cukai. Lalu mereka memberikan mata wang itu kepada Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan nama siapakah ini? Kaisar, jawab mereka. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka, jika demikian,
Berikan apa yang menjadi milik Kaisar kepada Kaisar dan berikan apa yang menjadi milik Allah kepada Allah. Apabila mereka mendengar penjelasan itu, mereka hairan. Mereka meninggalkan Yesus lalu pergi. Pertanyaan tentang kebangkitan daripada kematian. Ayat 23. Pada hari itu juga, beberapa orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka berpendapat bahawa orang mati tidak akan bangkit semula. Guru, kata mereka, Musa mengajar demikian. Jika seorang lelaki meninggal tanpa mempunyai anak, maka saudara lelakinya harus berkahwin dengan balunya untuk memberikan keturunan kepada orang yang sudah meninggal itu. Dahulu ada 7 orang adik-beradik tinggal di sini. Yang sulung berkahwin lalu meninggal tanpa mempunyai anak. Oleh itu, saudara yang kedua berkahwin dengan balunya. Saudara yang kedua pun meninggal tanpa mempunyai anak. Hal yang sama berlaku kepada saudara yang ketiga dan seterusnya sehingga kepada yang ketujuh. Akhirnya wanita itu meninggal. Pada hari kebangkitan orang mati, isteri siapakah wanita itu? Mereka semua telah berkahwin dengan dia. Yesus menjawab, pendapat kamu salah sekali. Kamu tidak memahami Alkitab ataupun kuasa Allah. Apabila orang mati dibangkitkan semula, mereka akan menjadi seperti malaikat di syurga. Mereka tidak berkahwin. Tentu orang mati dibangkitkan semula. Belum pernahkah kamu baca apa yang difirmankan oleh Allah? Allah berfirman, Akulah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh itu, Dia Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Apabila orang ramai mendengar penjelasan Yesus, mereka hairan mendengar ajarannya. Perintah yang terutama. Ayat 34. Apabila orang Farisi mendengar bahawa Yesus telah menyebabkan orang Saduki tidak dapat berkata sepatah pun, mereka datang berkumpul. Lalu, seorang guru Taurat antara mereka cuba memerangkap Yesus dengan sebuah pertanyaan. Dia bertanya, Guru, perintah manakah yang paling utama dalam Taurat? Yesus menjawab, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seluruh Taurat Musa dan ajaran Nabi-Nabi berasaskan kedua-dua perintah ini. Pertanyaan tentang penyelamat yang diutus oleh Allah. Ayat 41. Apabila orang Farisi berkumpul bersama-sama, Yesus bertanya kepada mereka, apa pendapat kamu tentang penyelamat yang diutus oleh Allah? Keturunan siapakah dia? Keturunan Daud, jawab mereka. Jika demikian, tanya Yesus, mengapa Daud ketika diilhami oleh Roh Allah menyebut penyelamat itu Tuhan? Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kanan aku, sehingga aku menaklukkan musuhmu kepadamu. Jika Daud menyebut penyelamat yang diutus oleh Allah itu Tuhan, bagaimana mungkin penyelamat itu keturunan Daud?
Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan Yesus. Sejak hari itu, tidak seorang pun berani menanya Yesus soalan apa pun. Amaran supaya berhati-hati dengan guru Taurat dan orang Farisi. Babak 23. Lalu Yesus berkata kepada orang ramai dan kepada pengikut-pengikutnya, Guru Taurat dan orang Farisi diberikan kuasa untuk mentafsir Taurat Musa. Oleh itu, taatilah dan turutilah segala yang diperintah mereka. Tetapi jangan lakukan apa yang dilakukan mereka, kerana perbuatan mereka tidak sesuai dengan ajaran mereka. Mereka meletakkan beban yang berat dan susah dipikul ke atas bahu orang. Tetapi mereka tidak mahu menghulurkan satu jari pun untuk menolong orang memikul beban itu. Mereka melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat orang. Lihatlah betapa besarnya bekas ayat Alkitab yang diikat pada dahi dan lengan mereka. Perhatikanlah juga betapa panjangnya rumbai jubah mereka. Mereka gemar akan tempat yang terbaik di majlis jamuan dan akan kerusi istimewa di rumah ibadat. Mereka suka dihormati orang di pasar dan suka dipanggil guru. Janganlah minta orang menyebut kamu guru kerana kamu semua bersaudara dan guru kamu hanya satu. Janganlah panggil sesiapa pun di dunia ini bapa, kerana kamu hanya mempunyai satu bapa yang di syurga. Janganlah minta orang menyebut kamu pemimpin, kerana penyelamat yang diutus oleh Allah itu satu-satunya pemimpin kamu. Orang yang terbesar antara kamu harus menjadi pelayan kamu. Sesiapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan sesiapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus mengutuk sifat munafik. Ayat 13. Alangkah malangnya kamu, guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu menghalang orang menikmati pemerintahan Allah. Bukan sahaja kamu tidak mahu menikmati pemerintahan Allah, bahkan kamu menghalang orang yang berusaha menikmatinya. Alangkah malangnya kamu, guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu memperdayakan balu dan merampas rumah mereka. Kemudian pura-pura berdoa dengan berpanjangan. Oleh itu, kamu akan menerima hukuman yang berat. Alangkah malangnya kamu, guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu menyeberangi lautan dan menjelajah daratan untuk menjadikan seorang pemeluk agama kamu. Tetapi setelah kamu berjaya, kamu menjadikan dia layak menerima hukuman di neraka yang 2 kali banyaknya seperti kamu sendiri. Alangkah malangnya kamu pemimpin buta. Kamu mengajar hal ini jika seseorang bersumpah demi rumah Tuhan. Orang itu tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi emas di dalam rumah Tuhan, dia terikat pada sumpahnya. Kamu orang bodoh yang buta. Manakah yang lebih mustahak? Emas atau rumah Tuhan yang menjadikan emas itu suci? Kamu juga mengajarkan ini. Jika seseorang bersumpah demi mezbah, orang itu tidak terikat pada sumpahnya.
Tetapi jika dia bersumpah demi persembahan di atas mezbah itu, dia terikat pada sumpahnya. Alangkah butanya kamu. Manakah yang lebih mustahak? Persembahan itu atau mezbah yang menjadikan persembahan itu suci? Oleh itu, apabila seorang bersumpah demi mezbah, dia bersumpah demi mezbah itu dan demi segala persembahan di atasnya. Apabila seorang bersumpah demi rumah Tuhan, dia bersumpah demi rumah itu dan demi Allah yang tinggal di situ. Apabila seseorang bersumpah demi syurga, dia bersumpah demi takhta Allah dan demi Allah yang duduk di takhta itu. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu memberikan 10% daripada berbagai-bagai jenis rempah seperti selasih, adas manis dan jintan kepada Allah. Tetapi kamu tidak mentaati ajaran Taurat yang betul-betul mustahak seperti keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Semua perkara ini harus kamu lakukan tanpa melalaikan ajaran yang lain. Hai pemimpin buta, lalat di dalam minuman kamu tapis, tetapi unta kamu telan. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu membersihkan bahagian luar cawan dan pinggan, tetapi bahagian dalamnya penuh dengan apa yang kamu peroleh dengan kekerasan dan ketamakan. Hai orang Farisi, kamu buta. Bersihkan bahagian dalam cawan itu terlebih dahulu, lalu bahagian luarnya akan bersih juga. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu seperti kubur yang bercat putih, baik di luar tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan mayat yang busuk. Demikianlah hal dengan kamu. Pada lahirnya kamu kelihatan melakukan kehendak Allah. Tetapi kamu sebenarnya orang jahat dan munafik. Yesus bernubuat tentang hukuman guru Taurat dan orang Farisi. Ayat 29. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu membina kubur yang elok-elok untuk para nabi serta menghiasi kubur orang yang melakukan kehendak Allah. Kamu berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kami, tentu kami tidak akan mengikut perbuatan mereka yang membunuh nabi. Oleh itu, kamu mengakui kamu keturunan orang yang membunuh nabi. Jika demikian, teruskanlah dan selesaikanlah apa yang dimulakan oleh nenek moyang kamu. Kamu jahat seperti ular berbisa dan kamu keturunan orang jahat. Bagaimana mungkin kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman di neraka? Ketahuilah bahawa aku akan mengutus nabi, orang bijak dan guru kepada kamu. Kamu akan membunuh beberapa orang antara mereka dan menyalibkan yang lain. Kamu akan menyesah yang lain di dalam rumah ibadat dan mengejar mereka dari satu kota ke kota lain. Akhirnya, Allah akan menghukum kamu kerana pembunuhan semua orang yang tidak bersalah itu. Mulai daripada pembunuhan Habil yang tidak bersalah sehingga pembunuhan Zechariah anak Berakiah yang kamu bunuh di antara rumah Tuhan dan mezbah. Percayalah orang zaman ini akan dihukum kerana semua pembunuhan itu. Ini adalah ayat Matius dalam babak 22 dan 23. Sekian, terima kasih. Shalom.